Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada episod ini saya akan membaca suratul Insyiqaq dari juz yang ke-30 dengan menggunakan bacaan riwayat Khalad dari Imam Hamzah. InsyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وهقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وهقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلي سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بل إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق وما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون
فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dalam surah Al-Insyiqaq ini ada beberapa khilaf yang berlaku di antara riwayat Khalaf dengan Khalaf dan juga berbanding dengan bacaan riwayat Hafs al-Asim yang biasa kita baca. Yang pertamanya, semua mat munfasil, mat muttasil, mat silah tawilah, mat lazim dibaca dengan 6 harakat bagi bacaan qiraat Hamzah. Seterusnya, pada ayat yang ketiga, perkataan yang ada alif lam di awal ayat kalimahnya, contohnya pada ayat yang ketiga ini, al-ardu wa izal ardu muddat. Bila alif lam bertemu dengan hamzah, maka mengikut bacaan riwayat Khalaf dibaca dengan 2 wajah, sama ada wajah saktah atau tahqiq. Saktah ialah kita berhenti seketika dalam kadar 2 harakat, kemudian meneruskan bacaan dalam nafas yang sama tanpa mengambil nafas yang baru. Manakala tahqiq ialah kita baca biasa seperti dalam tulisan Rasam Osmani, seperti mana bacaan riwayat Hafs al-Asim. Al-Ab mengikut bacaan riwayat Khalaf yang dibaca dengan 1 wajah sahaja, wajah saktah. Tetapi bagi bacaan Khalaf dibaca 2 wajah, saktah dan tahqiq. Dan seterusnya pada ayat yang ke-6 terdapat 2 khilaf di sini. Yang pertamanya, bertemu khil lagi dengan alif lam yang bertemu dengan hamzah. Al-insan, seperti yang diajarkan tadi, mengikut bacaan Khalaf dibaca 2 wajah, wajah saktah dan tahqiq. Khalaf membaca dengan saktah sahaja. Dan khilaf yang kedua ialah sakin mahsul. Tanwin yang ada dalamnya huruf nun mati bertemu dengan hamzah. Bagi riwayat bacaan riwayat Khalaf yang dibaca dengan 1 wajah saja, iaitu wajah tahqiq, tanpa apa-apa perubahan, seperti mana sama bacaannya dengan riwayat Hafs al-Asim. Manakala bagi bacaan riwayat Khalaf dibaca dengan 2 wajah, tahqiq ataupun saktah. Pada ayat yang ke-7, pada perkataan sekali lagi bertemu dengan sakin mahsul, man utiya, nun mati bertemu dengan hamzah, maka usul bacaannya, kira bacaannya seperti yang dinyatakan tadi. Dan pada ayat yang ke-8, tanwin bertemu dengan ya, hisaban yasira. Tanwin bertemu dengan ya, mengikut bacaan riwayat Khalaf dibaca dengan idgham ma'al ghunah, dimasukkan di dengungan, sama bacaan dengan riwayat Hafs al-Asim. Manakala bacaan riwayat Khalaf, riwayat Khalaf Iman Hamzah dibaca dengan idgham bila ghunah, tidak didengungkan. Dan pada ayat yang ke-10 sekali kita berjumpa dengan sakin mahsul, man utiya, seperti yang dikatakan tadi, bagi riwayat Khalaf dibaca dengan 1 wajah saja, iaitu wajah tahqiq, sama seperti bacaan oleh riwayat Hafs al-Asim.
Tapi bagi riwayat khalaf dibaca dengan dua wajah, sama ada secara tahqiq atau saktah. Pada ayat yang ke-12, wayasla sa'ira. Wayasla sa'ira dibaca secara imalah. Wayasla sa'ira dibaca secara, bagi qiraat Imam Hamzah dibaca la, di situ dibaca dengan imalah. Wayasli sa'ira, wayasli sa'ira, imalah. Pada ayat ke-14 sekali lagi bertemu dengan nun mati, bertemu dengan ya, maka hukum bacaannya mengikut bacaan riwayat Khalad, dibaca secara idgham ma'al ghunnah, dimasuk dan didengungkan seperti bacaan riwayat Hafs an Asim. Manakala bagi bacaan riwayat Khalaf daripada Imam Hamzah, ia dibaca dengan idgham bila ghunnah, tidak didengungkan. Khalaf membaca al-layyahur. Khalaf membaca al-layyahur. Pada ayat yang ke-15, bala. Bala inna rabbah. Bala inna rabbahu, bagi bacaan qiraat Hamzah, ianya dibaca dengan imalah. Bali inna rabbahu kana bihi basira. Dan pada ayat yang ke-9, kalimah la tarakabunna tabaqan. La tarakabunna tabaqan, itu bacaan biasa, bacaan riwayat Hafs an Asim. Ini di sini terdapat khilaf huruf, di mana mengikut bacaan qiraat Hamzah sama ada riwayat Khalaf atau Khalaf, ianya baris ba di hadapan ditukarkan kepada baris di atas. Dari latarkabunna kepada latarkabanna tabaqan an tabaqan. Dan pada ayat yang ke-10 perkataan la yu'minun, membaca dengan la yu'minun, tetapi bagi qiraat Hamzah riwayat Khalaf dan Khalaf diibdalkan Hamzah kepada waw mat. Maka jadi bacaannya fama lahum la yu'minun. Dan pada ayat yang ke-21 perkataan alaihimul Quran, ha berbaris di bawah, ditukar kepada ha berbaris di hadapan alaihimu kepada alaihumul Quran la yasjudun. Pada ayat yang ke-24, pertemuan Sakit Mahsul dengan Hamzah, bi'azabin, tanwin bermakna ada di ujungnya nun yang mati, bertemu dengan Hamzah, Sakit Mahsul, maka ianya berada di penghujung ayat sebelum waqaf. Maka bagi bacaan riwayat Khalaf, ianya baca dengan dua wajah, iaitu wajah tahqiq biasa bacaan seperti bacaan Hafs an Asim, dan wajah yang kedua ialah wajah naqal. Naqal ialah memindahkan baris Hamzah kepada huruf yang mati sebelumnya. Di sini huruf yang mati sebelumnya ialah huruf nun. Jadi jadilah bacaannya fabashshirhum bi'azabin alim. Bi'azabin alim. Manakala bacaan riwayat Khalaf dibaca dengan tiga wajah, tahqiq, naqal atau saktah. Dan akhir sekali ialah pada ayat yang terakhir, ayat yang ke-25, lahum ajrun ghairu mamnun, Sakit Mahsul yang berada di pertengahan ayat. Maka bagi bacaan riwayat Khalaf, ianya dibaca dengan satu wajah saja, iaitu wajah tahqiq, wajah sama seperti bacaan riwayat Hafs an Asim. Manakala bagi bacaan riwayat Khalaf daripada Imam Hamzah yang dibaca dengan dua wajah, sama ada wajah tahqiq atau wajah saktah. Alhamdulillah, begitulah secara ringkas usul-usul khilaf-khilaf yang berlaku kaedah bacaan mengikut bacaan riwayat Khalaf berbanding dengan riwayat Khalaf dan juga Hafs an
azim. Semoga sedikit penerangan yang saya jelaskan pada kali ini insya-Allah bermanfaat untuk diri saya sendiri terutamanya, dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ingin mendekat diri, memulakan atau memahami lebih mendalam tentang bacaan secara berqiraat. Insya-Allah apabila tuan-tuan dan puan-puan bertemu dengan guru-guru yang mursyid, guru-guru yang pakar dalam bidang qiraat, Al-Quran memudahkan, insya-Allah dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk mudah memahami dari segi kadar-kadar usul-usul khilafiyah yang berlaku dalam bacaan set iman qiraat. Insya-Allah. Salam persahabatan daripada saya dari Haji Zakat Haji yang Terengganu daripada Raudhah Jaya Terwet Antuas yang dalam Berhad Syarikat. Kami di Rakhwat Terengganu berada di Jalan Taris Abai atas tingkat atas 7-Eleven. Insya-Allah kami menyediakan pakej-pakej umrah pada setiap bulan dan juga pakej-pakej pelancongan dalam negara dan luar negara. Jika tuan-tuan berhajat untuk melakukan umrah dan ziarah, bolehlah datang ke pejabat kami di mana-mana pejabat urusan kami atau terus menghubungi saya di talian 019 936 7657. Wallahu a'lam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna wa rzuqna tilawatahu ana alaihi wa atrafana al-ajr wa hajjatan ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi